ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 52, baris yang ke-9 daripada atas. Muka surat 52, baris ke-9 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata la yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi misqalu habbatin min khaldalin min kibrin. La yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi misqalu habbatin min khaldalin min kibrin. Artinya, tiada masuk ke dalam syurga oleh seorang yang ada di dalam hatinya, hati seorang, seberat biji sawi, daripada membesarkan diri, daripada membesarkan diri, daripada kerana membesarkan diri. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulunal jannata ahadun fi qalbihi misqalu habbatin min khaldalin min kibrin. Artinya, tiada masuk ke dalam syurga oleh seorang yang ada di dalam hatinya seberat biji sawi, daripada membesarkan diri. Ini sambungan membicarakan sifat kecelaan yang ke-8, membesarkan diri, takabur, sombong. Membesarkan diri ini dengan bahawa memandang diri lebih, memandang diri lebih daripada orang yang lain, lebih pada ilmu, lebih pada amal, lebih pada harta, lebih pada pangkat. Mana memandang diri lebih daripada orang lain, memandang diri lebih semata-mata, itu dia panggil ujub. Memandang diri lebih serta lupa bahawa kelebihan yang ada tu datang daripada Allah, serta tidak takut Allah Ta'ala menarik kelebihan yang ada pada diri, itu ujub. Adapun membilang lebih, tetapi kelebihan yang ada tu adalah datang daripada Allah, dan takut Allah Ta'ala menarik kelebihan tu bila-bila masa, itu tidak panggil ujub. Ujub ni memandang diri lebih, membilang diri lebih, lebih pada ilmu ke, lebih pada amal ke, serta lupa bahawa ilmu amal tu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ujub. Memandang lebih dengan ilmu yang ada, dengan amal yang ada,
tetapi tidak lupa bahawa ilmu amal tu datang daripada Allah. Itu tak panggil ujub. Kemudian memandang diri lebih daripada orang lain, itu dipanggil azamah. Kemudian takaburnya memandang diri lebih daripada orang lain serta memandang orang lain lebih hina daripadanya. Itu takabur. Memandang diri lebih daripada orang lain tetapi tidak memandang hina kepada orang yang kurang. Itu dipanggil azamah, haram. Tapi hak berat laginya takabur. Memandang diri lebih daripada orang lain serta memandang hina kepada orang yang lain. Itu takabur. Azamah memandang diri lebih daripada orang lain tu pun berdosa dah. Takabur ni sama telah lah sebab dia memandang hina kepada orang yang lain. Dia memandang dirinya lebih daripada orang lain, tapi dia tidak memandang hina kepada orang yang kurang. Tapi cakap khabar dia lebih lah. Tapi orang yang kurang ni dia baik, dia tolong apa semua. Tapi cakap khabar dia tu bosan lah dengarnya, sombong dia. Lebih dia, lebih pada ilmu, lebih pada amal, lebih pada harta, lebih pada pangkat. Tapi dengan orang yang kurang, dia pandang hina ke tak? Tak. Dia baik dengan orang yang hak kurang tu. Tapi sombong tu sombong lah. Ni kita panggil sombong juga. Dia panggil azamah. Betul. Takabur lain, azamah lain. Ujub, azamah dan takabur. Ujub memandang diri lebih daripada orang lain, azamah. Serta memandang hina akan orang lain, takabur. Dia gitu. Mana takabur ni hak berat lah. Dia memandang hina kepada orang lain. Ni hak kalau kita kata kok sombong dah lalu lah. Kalau kita kata dah, ada orang memanglah dia sombong dengan harta, dengan pangkat. Tapi adakah dia memandang hina kepada orang tak ada harta? Tidak. Adakah dia memandang hina kepada orang pangkat rendah? Tidak. Tapi dia sombonglah dengan harta yang dia ada, pangkat yang dia ada. Itu dia panggil azamah. Tapi kita panggil sombong juga. Tapi kalau kita sombong yang tidak memandang hina pada orang ni, sombong biasa-biasa tau. Tapi kalau sampai peringkat memandang hina, nak tengok orang hok kurang-kurang ni pun tengok dengan ekor mata je. Kalau boleh tambah ada orang pesen ni. Dia tengok tu dia bulu mata dah, faham tak? Bulu mata. Dia bulu mata tengok ni mari mana orang ni. Orang ada sini, orang hok kaya-kaya belaka ni, orang pakat-pakat belaka. Mari sepeng seorang ni, sepeng mari mana ni? Gelewak seorang ni mari mana ni? Tak kena tepak ni. Pada ni. Tak kena tepak ni. Ni tepak orang-orang hok lebih ni. Mari apa tepak seumpama ni? Dia memandang hina. Ni hok berat sangat ni. Sombong kita kata. Sombong dak lalu. Hak lain tu sama juga, tapi nampak orang kurang, mari. Dia panggil awak baik. Mana dia sombong dengan harta dan pangkat, tapi dia tidak memandang hina kepada orang yang kurang harta, kurang pangkat. Itu dia panggil azamah. Kita panggil sombong. Hak memandang hina tu kita panggil sombong sangat-sangat. Gitulah mungkin. Ada ni. Jadi takabur ni memandang hina kepada orang lain. Ini adalah sebesar-besar maksiat. Sebesar-besar maksiat, dosa yang besar. Takabur sifat iblis. Didatangkan ayat Al-Quran, fabi'sa maswal mutakabbirin. Sejahat-jahat oleh tempat kediaman, tempat ketetapan, tempat kediaman sekalian membesarkan dia, itu api neraka. Orang yang sombong balasannya api neraka. Itu dalam ayat Al-Quran. Ni hadis Nabi pula ni. La yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi misqalu habbatin min khaldalin min kibrin. Artinya tiada masuk ke dalam syurga.
seorang yang ada dalam hatinya seberat biji sawi daripada membesarkan diri. Tiada masuk syurga ni, hak ni lebih kerah daripada masuk neraka. Ancaman dengan masuk neraka ni, jikalau Tuhan ampuni tidak dimasukkan. Tapi ancaman tidak masuk ke dalam syurga. Ni ancaman ni lebih berat lagi ni. Tidak masuk ke dalam syurga. Dengan ancaman masuk neraka oleh seseorang. Jadi di sini ni ada sedikit perbezaan. Tiada masuk syurga ni, ni ancaman yang peringatan yang lebih berat, lebih kuat daripada masuk neraka. Sebab masuk neraka, Tuhan ampuni, masuk syurga dengan rahmat Allah. Ni tak ni, tidak masuk syurga. Tidak masuk syurga oleh seorang yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi daripada membesarkan diri. Tidak masuk syurga ini boleh pergi kepada dua. Sama ada tidak masuk syurga ma'as-sabiqin, bersama dengan orang yang awal-awal masuk syurga. Kena masuk neraka terlebih dahulu, kemudian barulah boleh masuk syurga. Tidak masuk syurga ni, tidak masuk syurga selama-lamanya, yakni kekal neraka. Jadi tidak masuk syurga ni dua huraian. Satunya, tidak masuk syurga bersama dengan orang hok masuk syurga direct tu. Ada yang masuk syurga direct, ada yang kena bakar di dalam api neraka jahanam terlebih dahulu, kemudian barulah masuk ke dalam syurga. Jadi sekarang ni tak masuk syurga, yang pertama tidak masuk syurga bersama dengan orang yang orang yang masuk syurga direct tu. Satunya tidak masuk syurga selama-lamanya, kekal neraka. Ni kena letak molek ni. Tidak masuk syurga ni bersama dengan orang awal-awal masuk syurga, ataupun tidak masuk syurga, tak masuk syurga terus. Ada ni. Dia hak tak masuk syurga terus ni, orang yang ada di hatinya membesarkan diri yang bawa kepada kufur. Tu hak tidak masuk syurga selama-lamanya, kekal neraka Allah Subhanahu wa taala. Mana membesar diri sehingga membawa pada kufur, sebagaimana membesar diri iblis laknatullah. Membesar diri iblis laknatullah. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba enggan tunduk hormat kepada Nabi Adam AS. Wastakbara, dan sombong iblis. Wa kana minal kafirin. Dari kesemangat iblis ni, iblis jatuh kufur. Adakah sombong semata-mata itu kufur? Tidak. Dia enggan tunduk hormat kepada Nabi Adam AS. Kemudian Allah Ta'ala cerita apa hikmah Allah Ta'ala perintah sekalian malaikat termasuk Azazil pada masa itu sujud tunduk hormat kepada Nabi Adam. Tiba-tiba dengan kesombongan Azazil, dia tak terima. Dan dia beranggapan bahawa hak dia yang betul, hak Allah Ta'ala ni salah buat seumpama. Kufur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak ikut perintah Allah. Kemudian dia sombong, tidak terima kebenaran yang dinyatakan oleh Allah. Bahkan dia beranggapan apa yang dinyatakan oleh Allah tu tak betul, hak betulnya dia. Jatuh kufurlah Azazil.
Iblis jatuh kufur daripada kesombongan. Bukan sombong jatuh kufur dah, daripada kesombongan membawa pada kekufuran. Sama juga orang yang sombong ni sampai peringkat dia menolak akan hukum Allah Subhanahu wa taala, jatuh kepada kekufuran. Jadi tak masuk syurga selama-lama orang yang membesarkan diri yang bawa pada kekufuran. Semata membesarkan diri yang tidak bawa pada kekufuran, tiada masuk ke dalam syurga ma'as sabiqin, bersama dengan orang yang masuk syurga awal-awal. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis Muslim, man mata wa huwa ya'lamu alla ilaha illallah dakhala al-jannah. Man mata wa huwa ya'lamu alla ilaha illallah dakhala al-jannah. Nabi kata, sesiapa yang mati padahal ia mengetahui, ini yakin kejap di akidah bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, nescaya masuk ia akan syurga Allah Subhanahu wa taala. Mana orang yang beriman ada akidah nak Tuhan kata, Nabi kata masuk syurga. Lepas tu ni orang takabur ni beriman juga ni, kenapa kata tidak masuk syurga? Nabi kata orang yang mati dalam keadaan yakin beriman bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, nescaya masuk syurga. Orang yang takabur ini masih lagi orang yang beriman. Macam mana pula orang takabur ni tak masuk syurga? Jadi hak tak masuk syurga ni tak masuk syurga ma'as sabiqin. Orang yang beriman akan masuk syurga. Orang beriman yang soleh masuk syurga tanpa dibakar neraka terlebih dahulu. Orang beriman yang asi masuk neraka dululah, tapi akhirnya akan masuk syurga. Sebab orang yang beriman wajib syurga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman wajib syurga Allah Subhanahu wa taala. Orang mati dalam iman. Wajib syurga ni wajib syarak lah. Hukum akal harus je. Allah Ta'ala kuasa. Allah Ta'ala orang yang beriman, Allah nak bubuh syurga, Allah nak bubuh neraka harus pada akal, sebab Allah kuasa. Tapi kalau tilik kepada ayat Al-Quran, tilik pada janjian Nabi sallallahu alaihi wasallam, tilik kepada syarak, orang yang mati dalam iman wajib syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu panggil wajib syarak. Atau dia panggil wajib akal aridi, dia panggil. Ada kalau ngaji bab hukum akal lah. Harus akal zati, wajib akal aridi, atau dia panggil wajib syarak. Sebab dalam Quran hadis cerita dah, dijanji dah dengan syurga bagi orang yang beriman. Jadi Nabi kata orang mati serta dia beriman masuk syurga, Nabi kata. Jadi apa yang Nabi kata ni mustahil bohong. Jadi orang mati dalam iman, Nabi kata masuk syurga. Jadi bila tilik kepada Nabi beritahu, maka orang yang mati dalam iman wajib syurga. Dipanggil wajib syarak. Bukan wajib syarak wajib semayang tu wajib syarak taklifiyah yang 5. Tu dalam usul fiqh tu. Wajib sembahyang, wajib berpuasa, tu wajib hukum 5, wajib sunat, haram, makruh. Ni hak wajib syarak. Wajib syarak, mustahil syarak, harus syarak tu. Jangan duk ngaji hukum akal tu kan, hukum akal, hukum adah, hukum syarak tu lah. Hukum akal ada 3, hukum adah ada 3, hukum syarak ada 3. Hukum akal, hukum adah, hukum syarak samalah. Satunya wajib, satunya mustahil, satunya harus. Wajib akal, mustahil akal, harus pada akal, wajib pada adah,
mustahil pada adah, harus pada adah. Ni wajib pada syarak, mustahil pada syarak, harus pada syarak. Seseorang yang mati syirik, mati kufur, mustahil syarak, dimasukkan ke dalam syurga. Ada ni. Mati beriman, wajib syarak masuk syurga. Mati kafir, mustahil syarak masuk syurga. Mati beriman tetapi derhaka, harus pada syarak masuk syurga direct, diampuni oleh Allah. Harus pada syarak kena bakar dalam neraka terlebih dahulu sekadar maksiat yang dilakukan. Tu balik pada bicara hukum lah. Hukum akal, hukum adah, hukum syarak. Orang yang mati dalam iman wajib syarak syurga. Mati dalam iman serta dengan soleh, tu wajib syarak syurga direct. Mati dalam iman serta derhaka, wajib syarak syurga. Segera syurga ataupun neraka dulu, harus pada syarak. Allah ampuni, masuk syurga direct lah. Allah tidak ampuni maksiat tu, kena bakar dalam neraka jahanam terlebih dahulu. Tapi nak cerita di sini, orang mati dalam iman wajib syarak syurga. Dan ni tak masuk syurga ni orang hok ada takabur walaupun seberat biji sawi. Hak ni tidak masuk syurga bersama dengan orang yang awal masuk syurga, melainkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk syurga direct juga. Tapi orang yang takabur tadi mati dalam iman, wajib syurga tetap. Wajib syurga tu tetap dah. Syurga direct ke kena bakar neraka dahulu, itu harus pada syarak. Kalau Allah ampuni, syurga direct. Kalau Allah tidak ampuni dengan dosa takabur tadi, kena bakar neraka jahanam terlebih dahulu. Gitulah. Man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mati padahal ia mengetahui ini, yakin kejap di akidah bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, nescaya akan masuk syurga. Jadi banyak hadis-hadis cerita tidak masuk syurga apa semua tu kena hurang molek lah. Tidak masuk syurga selama-lama takabur yang membawa kepada kekufuran. Tapi itu tidak masuk syurga selama-lama. Sebab daripada takabur tadi bawa kepada kekufuran. Tapi takabur tidak bawa pada kekufuran, mati dalam iman, wajib syurga. Tidak masuk syurga ni bersama dengan awal-awal jikalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membesar diri seberat biji sawi ni maknanya takabur membesar dia jadi sifat hati dia. Tapi tak besar mana sekalipun. Macam sebut dah minggu lepas, kalau hanya mari lintasan-lintasan di hati, tengok orang hok kurang-kurang tu dipanggil khawatir lintasan. Itu termasuk di dalam perkara yang ittirari. Kita kena ingatlah, satunya ikhtiari, satunya ittirari. Ikhtiari ni kita jadikan takabur sifat hati kita. Baru bicara hukum. Ittirari ni lintasan datang, bukan kita yang memilih. Hak lintasan tu memang di luar kekuasaan kita untuk kawal hati kita. Dah tengok orang hak berat-berat tu lah. Macam cerita minggu lepas lah, tengok orang umpama mayat hidup contohnya. Tak guna sungguh dia ni. Dah lah umpama mayat hidup, menyusahkan orang pula. Patang lepa. Patang lepa tau. Patang lepa khabar rumah orang. Patang lepa. Mana?
Patang lupa. Gitu dah. Apa makna patang lupa? Maknanya tak ada orang aja. Siap. Ada ni. Jadi tengok orang seumpama ni, daulah dia tu berat. Menyusahkan orang pula. Jadi tengok orang seumpama ni, mari dia hati. Baik kita daripada dia. Dia tu dak pakar rawa tu. Orang dak pakar, orang tak ada faedah. Tengok tu. Hina kat orang tu. Hina. Tapi lintasan hati. Ada ni, lintasan hati. Tapi kalau kita tengok, kita jaga hati kita, salahlah dianya. Hukum zahirnya salah, perbuatan dia salah, kehidupan dia salah. Tapi kesudahan dia wallahu a'lam, atas bahagian masing-masing. Hak salah memang salah lah. Kehidupan dia salah, hak dipilih tu memang salah. Tapi macam mana akhirah dia? Kesudahan dia kita tak tahu macam mana kesudahan dia. Kesudahan dia baik, akhirah dia baik lah. Ada kita ni macam mana kesudahan kita? Terjamin dah. Dapat surat dah jaminan. Kamu kesudahan yang baik. Kamu sudah diakui dengan syurga. Ada surat jaminan dah. Okey lah. Ada surat jaminan. Pada ni. Tapi hak salah tu salah lah. Mana mari lintasan sahaja. Tu syarak tak ambil sahaja sebagai ittirari. Macam mana nak hilang terus di hati kita. Itu hati sampai maqam awliya. Itu kurniaan Allah. Bersih hati daripada segala tidak ada. Pada ni. Nak sampai tahap tu, itu bukan kewajipan kita, itu kurniaan Allah. Hak kita sekarang ni kena jaga hati lah. Sebab apa? Sebab kita belaka. Ada ilmu kita, ada amalnya kita, ada hartanya kita, ada pangkatnya kita. Bila ada kita, saya ni, kena jagalah. Daripada takabur, daripada riya, kena jagalah. Nak hilang kita, nak hilang saya tu lah. Itu maqam fana, itu maqam awliya. Kena hilangkan keakuan, kena hilangkan rasa diri. Nak hilang keakuan, nak hilang rasa diri, telang pi kuda suti. Hilang hilang keakuan, hilang rasa diri. Itu kurniaan Allah, maqam fana. Pada ni, ni biasa orang guna ayat ni. Kena hilangkan keakuan, kena hilangkan rasa diri. Ada ilmu, diri ada amal, diri memiliki harta, diri memiliki pangkat. Kena hilangkan rasa. Dah hilang macam mana? Itu maqam fana, Allah yang kurniakan. Kita nak hilangkan diri macam mana? Bahkan kita wajib berpegang di akidah. Kita ada pilihan, kita ada perbuatan. Ilmu tu pilihan perbuatan kita. Amal pilihan perbuatan kita. Dapat harta pilihan perbuatan kita. Dapat pangkat pilihan perbuatan kita. Kita wajib berpegang dengan akidah. Kita ada pilihan dalam perbuatan. Nak hilangkan diri macam mana? Bukan kita wajib berpegang. Wa amal tu pilihan kita, perbuatan kita wajib berpegang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikah ni kami yang sembah. Akan dikah ni kami yang minta pertolongan. Wajib berpegang. Kita ada pilihan dan perbuatan. Nak hilang diri macam mana? Hilang diri ni maqam fana. Itu dikurniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan duk lakon ni. Laku ni mu Tuhanmu tak ada, kita tidak berpegang, kita ada pilihan dan perbuatan, terundur pada akidah Jabariyah, akidah yang sesat. Tidak berpegang dengan akidah ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi sampai satu peringkat Tuhan yang lenyapkan di basirah. Tidak ada melainkan hanya ada Allah. Tidak ada pilihan melainkan pilihan Allah. Tidak ada tadbir melainkan tadbir Allah. Tidak ada perbuatan melainkan perbuatan Allah. Itu maqam awliya, maqam fana. Jangan laku ni. Tapi selagi
kita ni ada pilihan dan perbuatan, kita berpegang dan kita merasai pilihan dan perbuatan. Ni kita mari masjid ni, kita memilih dan kita yang mari masjid ni kan, ke mari sapa gitu je, khoya gitu je. Tu nyanyok tu. Hati kita tak memilih pun nak pergi masjid malam ni. Tiba-tiba sapa, sedar-sedar duduk dalam masjid ladang. Ada kita? Mana kita yang memilih nak pergi masjid ni dan kita yang mari. Malah kita nak hilangkan kita macam mana? Bila ada kita tu, jaga jangan timbul riak, jangan timbul takabur. Nak hilang terus, lenyapkan diri. Itu maqam aulia, bukan suruh kita buat. Barulah selamat, suci hati sesuci-sucinya. Tidak ada melainkan hanya ada Allah. Hati aulia, hati para sahabat radhiyallahu anhum. Betul lah. Sampai kepada maqam Tuhan lenyapkan segala-gala di hati mereka, hanya ada Allah, bersih, tak ada riya, ujub, takabur, licin, tak ada. Bahkan selain daripada Allah pun tak ada di hati. Yang ada hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini cerita orang sampai maqam aulia, bukan kita nak tebang buat. Jangan buat nak tebang buat. Mana? Allah. Tak ada aku. Jangan. Putus orang mana-mana. Hospital ada aku. Ada ni. Putus orang ada orang. Orang sambung di otak tu lah. Jadi isim tu kau. Eret tank lah. Eret tank. Tank bang gue. Tank ada. Tu lah bukan tank panggil. Dia eret tank bu belakang, dia pun jalan bunyi enjin. Bunyi enjin belakang tu tank tu. Tank ada. Ana kata ni, beramal selalu jalan, akhirnya eret tank. Eret tank ni dia sambung tali ngetang belakang, diikat ke dia, bila dia berjalan bunyi enjin. Tank bunyi tu enjin lah tu. Tu eret tank tu. Mana putus orang. Ni tak boleh buat ni. Nak hilangkan keakuan. Ni biasa ni dalam ceramah ada, dalam radio pun ada. Kena hilangkan keakuan, dia kata. Jangan ada aku. Ada aku punah selalu. Mana punah? Tu iblis tau. Sebab apa iblis punah? Sebab ana khairu minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, aku lebih baik Nabi Adam. Engkau jadikan aku daripada api, engkau jadikan Nabi Adam daripada tanah. Ni ada aku ni lah iblis jadi sesaknya. Kena buanglah aku tu, barulah jadi selamat, dia kata. Dengar, ya sungguh. Yang kita dah baca dalam Quran tu, qul a'udzu, aku berlindung, bukan aku di situ. Asalnya Nabi SAW, bukan aku. La a'budu ma ta'budun, tidak aku sembah akan barang yang kamu sembah. Ada tak aku? Dia lah, benar tak ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau ni kami ni, aku lah yang sembah. Kenapa tak ada akunya? Wajjahtu wajhiya lillazi, aku hadap diri aku, tak ada aku. Doa iftitah tu doa iftitah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dekat nak sama dengan perkataan Nabi Ibrahim alaihi salam. Inni wajjahtu wajhiya lillazi, kata Nabi Ibrahim alaihi salam, ayat Al-Quran. Sesungguhnya aku, kata Nabi Ibrahim alaihi salam, aku hadap diri aku, tak ada aku situ. Kenapa ada aku jadi sesaknya? Hak iblis tu dia punya, tu iblis. Jadi oleh kerana ada aku maka iblis sesak, kita kena hilangkan aku. Dia pun laku, tak ada aku, tak ada pilihan, aku tak ada perbuatan, akhirnya tidak berpegang dengan akidah, ada pilihan dan ada perbuatan, jabariyah, sesat. Ingat baik tu. Sebab tu dalam kita Ad-Durrun Napih. Kita Ad-Durrun Napih ni kalau tak silap di Terengganu ni memang tak boleh baca lah. Ni kitab haqiqah. Kitab Ad-Durrun Napih kitab haqiqah.
Dia di awal tu bicara bab ikhtiar dan usaha di awal. Dia datang ke 4 mazhab. Kita 3 mazhab. Ahli Sunnah, Qadariyah, Jabariyah kan. Kita usahakan ada 3 mazhab. Ahli Sunnah, Qadariyah, Jabariyah. Dalam kitab Ad-Durrun Napih dia 4 mazhab. Satunya Ahli Sunnah wal Jamaah, pegangan. I'tiqad dia panggil. I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang kedua Qadariyah. Yang ketiga Jabariyah. Jabariyah ni beriktikad bahawa hamba tidak ada pilihan dan perbuatan. Dalam kitab Ad-Durrun Napih, Jabariyah ni akhir sekali akan terundur kepada kafir zindik. Tahu kafir zindik? Kafir yang menolak hukum syariah. Itu kafir zindik. Murtad lah. Puncanya apa? Kerana menolak akan hukum Allah. Semayang tak wajib sebab apa? Hak Tuhan belaka. Puasa tak wajib sebab apa? Hak Tuhan belaka. Semayang pun qada qada. Tak semayang pun qada qada. Hamba tak ada pilihan, hamba tak ada perbuatan. Semayang ke tak semayang ke qada qada. Maka tak semayang pun tak apa. Tu kafir zindik, ditolak hukum syariat. Berjudi, minarok ke, berzina ke, Tuhan belaka. Kau tak koda kan? Halal lah. Ni kafir zindik. Ni puak Jabariyah. Akhirnya tak payah semayang. Sebab apa? Kau tak koda. Ni Jabariyah. Itu dah ada kita Durrun Napih. Jabariyah ni tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Satu lagi mazhab yang keempat, mazhab Ahlul Kashfi. Allah lenyapkan di basirah mereka, tidak ada melainkan hanya ada Allah. Ni. Ini maqam fana. Ahli mukasyafah, maqam aulia. Ada ni. Ana siapa maqam ni? Kalau lenyap di basirah mereka, tidak ada melainkan hanya ada af'alullah. Tak ada. Aku tak ada, pilihan aku pun tak ada, perbuatan aku pun tak ada. Ni hak Tuhan lenyap kan? Bukan lakon. Lakon tak ada, pilihan tak ada, perbuatan mu Tuhan tidak berpegang di akidah ada pilihan dan perbuatan. Jabariyah lah. Mazhab yang ketiga yang boleh terundur kepada kafir zindik. Ni dah kita Ad-Durrun Napih, kita haqiqah. Beza antara Jabariyah dengan mazhab Ahlul Kashfi. Mazhab Ahlul Kashfi ni Tuhan yang lenyapkan di basirah mereka. Jabariyah ni dia lakon-lakonkan tidak ada di dianya pilihan dan perbuatan. Mu Tuhan, dia pun berpegang hamba tak ada pilihan dan perbuatan. Jabariyah yang ada lakon. Maknanya kita ni memanglah saya yang pilih, saya yang buat. Nak hilangkan saya tak boleh. Bukan wajib berpegang di akidah. Saya ada pilihan, saya ada perbuatan. Berpegang di akidah. Kita rasa pun saya pilih, saya buat. Kita cakap pun saya pilih, saya buat. Bila saya je pilih, saya je buat. Belajar ni saya pilih, saya buat. Beramal ni saya pilih, saya buat. Kena jaga. Kena jaga daripada riak, ujub, takabur. Sebab apa? Saya. Nak hilang selicin-licinnya, hilang saya. Itu maqam aulia, bukan suruh kita buat. Ada ni. Ni bagian syariah kita lah. Faham molek, ngaji molek, bak riak, ujub, takabur, mujahadah, nak kawal daripada riak, ujub, takabur. Kenapa riak, ujub, takabur? Kerana saya pilih, saya buat kebaikan-kebaikan. Mana selagi ada saya, selagi itulah kena mujahadah daripada riak, ujub, takabur. Hilang saya, tak ada lah, hilang dah riak, ujub, takabur. Tidak ada. Tak perlu mujahadah dah. Yang ada di hati hanyalah Allah. Siapa? Maqam aulia. Tu bersih, licin, selamat, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kena sentiasa mujahadah. Sebab kita duduk maqam syariah. Semuanya saya pilih, saya buat. Berpegang, saya pilih, saya buat. Ingat di hati, saya pilih, saya buat. Bercakap pun saya pilih, saya buat. Itulah. Bila saya ni, riak, ujub, takabur kena jaga.
Nak hilang betul-betul riak ujub takabur, hilang keakuan, hilang ananiyah dia panggil, hilang keakuan. Maqam aulia. Lepas tu nak sampai maqam tu, naik tengok. Itu kurniaan Allah Subhanahu wa taala, bukan diwajibkan kepada kita. Ni kena letak molek, kena cerita molek ni. Dia lakon nanti. Lakon kau tu undur jadi Jabariyah lah. Unuh pegangan. Maknanya kita kena jaga semua. Mana kalau kata sifat takabur sedikit pun kena jaga. Sebab apa? Tak masuk syurga. Ni seberat biji sawi. Kalau sepenuh hati, tu balik awal lah tu. Kalau sepenuh hati ni boleh bawa pada kekufuran. Boleh bawa pada kekufuran. Akhir dia ingkar habis. Sebab apa? Dia tak mau tunduk sebab dia orang lebih. Dia tak mau tunduk sebab dia orang lebih. Ini hak seberat biji sawi ni pun tak masuk syurga jikalau tidak diampuni oleh Allah lah. Sebut tadilah. Tak masuk syurga bersama dengan orang yang awal-awal masuk syurga jikalau tidak diampuni oleh Allah. Akhirnya syurga juga sebab dia mati dalam iman. Kalau mati dalam iman memang wajib syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini selesai cerita yang berkaitan dengan membesarkan diri. Tak habis lagi, depan dia disambung lagi membesarkan diri. Dia nak pergi pula kepada merendahkan diri. Ini membesarkan diri, nak pergi pula kepada merendahkan diri. Dan seperti adalah membesarkan diri itu kelakuan dicela, kelakuan hati, sifat hati yang dicela. Demikian juga sebaliknya. Mana? Adalah merendah diri itu kelakuan yang dipuji oleh syarak. Merendah diri, tawaduk. Merasakan diri itu rendah. Merendah diri, tawaduk. Itu sifat kepujian, sifat yang dipuji oleh syarak. Sifat yang dipuji oleh syarak. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Hadis la jannata dengan hadis ma zadallahu 'abdan ni, kedua-dua hadisnya rawahu Muslim, hadis sahih belaka tu. Tu dah ada antara kaki dia bawah tu, rawahu Muslim, hadis sahih belaka. Artinya tiada menambah oleh Allah akan hamba dengan sebab memaafkan kesalahan orang yang lain, melainkan akan kemuliaan. Dan tiada merendah diri oleh seseorang kerana Allah, merendah diri kerana Allah, melainkan meninggi akan dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada menambah oleh Allah akan hamba dengan sebab memaafkan kesalahan orang yang lain, melainkan kemuliaan. Allah akan tambah kemuliaan kepada seseorang hamba yang memaafkan kesalahan orang yang lain. Dapat kemuliaan di dunia dan di akhirat. Orang yang memaafkan kesalahan orang lain di dunia, Allah Ta'ala akan memaafkan kesalahan dosanya di hari akhirat. Orang memang buat salah dengan kita, tapi kita buat salah dengan Allah lagilah banyak.
Kalau kita maafkan kesalahan seseorang di dunia, Allah Ta'ala akan ampuni kesalahan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhirat. Jadi memaafkan kesalahan orang lain akan ditambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya dia dapat kemuliaan di dunia dan di akhir dapat pahala. Di hari akhir dapat keampunan Allah. Janganlah pulaknya ada orang ceramah, orang buat salah dengan kita, jangan maafkan. Nanti di hari akhirat kita ambil pahala dia. Dia cakap gitu. Orang buat salah dengan kita atas dunia, jangan kita maafkan. Nanti di hari akhirat kita akan ambil pahala dia. Betul lah. Kita minta maaf hukumnya wajib. Orang memaafkan hukumnya sunat. Kita buat salah, kita wajib minta maaf. Orang yang kita minta maaf sunat dimaafkan. Jangan pula aku minta maaf dah dengan mung. Mung kalau tak mau maafkan aku, mung salah pula dia kata. Oh dia begitu. Sedap pula dia. Dia maknanya kepada kawan dia. Dia minta maaf kawan dia dah, aku tak maaf dah mung. Tak apa, aku minta maaf dah, aku beres dah. Mung tak mau maafkan aku. Beresnya kat mana? Tak ada beres sebab tidak dimaafkan. Dah orang yang tidak dimaafkan, kamu akan salah. Dah, maafkan sunat bukan wajib. Kalau tak maafkan, di hari akhirat boleh ambil pahala dia. Tapi kalau kita maafkan, kita dapat kemuliaan dunia dan akhirat. Kita tak payah ambil pahala dia. Kita boleh pahala dah sekarang, di akhirat kita akan diampuni oleh Allah. Kita dah maafkan dia, kita boleh ambil pahala dia. Kalau kita maafkan dia, kita boleh pahala segera. Gimana? Ada orang jauh gitu. Jangan maafkan dia kata. Kita ambil pahala dia. Oh, jahat ajar tu. Dah jahat gitu. Apa ajar gitu? Ajar maafkan, mudah memaafkan. Bukan kata kemuliaan dunia akhirat. Kita hidup akan tenang, tidak ada dendam, tidak ada apa-apa di hati kita. Kita maafkan sudah, selesai. Dia buat salah dengan kita buat salah dengan Allah Ta'ala lagi banyak. Kita marah, dia buat kita sombong. Lepas tu kemurkaan Allah kepada kita macam mana? Gitu je lah. Kerana kita maafkan, kita beres dah. Dia bagi. Tak ada kaitan antara kita dengan dia. Lepas tu dia tidak ada keinsafan. Dia kena di padang mahsyar. Ada ni. Dia buat salah dengan kita, dosa dia dengan Allah. Kita maafkan dia, kita tak ada kaitan dah dengan dia. Tapi dia tetap berdosa dengan Allah. Kalau tidak bertaubat, dia tetap kena seksa di hari akhirat. Sekarang dia buat salah dengan kita. Bukan dosa dengan kita, dosa dia dengan Allah. Tapi berkait dengan kita. Kita pun nak lepas berkait dengan kita maafkan. Maka lekat dia dengan Allah. Dia bertaubat ke tak? Dia tidak bertaubat, dia akan kena seksa di hari akhirat. Nampak ni? Bukan kita yang beri dosa ke dia. Dosa pahala dengan Allah. Cuma dosa tu berkait dengan kita nak lepas kaitan kita dengan dia, kita maafkan. Lepas tu dia tidak diseksa oleh Allah. Dosa dengan Allah, dia bertaubat ke tidak? Dia bertaubat, maka Allah Ta'ala mudah ampuni sebab kita kerat dah antara kita dengan dia. Tapi kalau dia tak minta maaf dengan kita, dia minta ampun dengan Allah, tidak akan diampuni sebab terikat dengan kita. Dan sekarang ni kita kerat dah antara kita dengan dia. Tak ada. Mu dengan Allah Ta'ala lah pulaknya. Kalau dia minta ampun, Allah Ta'ala ampuni mudah-mudah sebab tidak ada dah dengan kita. Tapi kalau tidak bertaubat, dia tetap kena seksa pada hari akhirat. Mana ni? Tapi kita maafkan, putus dah kita dengan dia. Boleh masuk syurga cepat. Sebab apa? Tak ada kiraan dah dengan orang ramai. Gitu je lah. Lepas tu pahala, kita boleh pahala lah. Kita dapat kemuliaan dunia dan akhirat. Kita dapat pahala dan kita akan diampuni oleh Allah di hari akhir. Sebab apa? Sebab kita mudah-mudah memaafkan seseorang di atas dunia. Walau kalau kira tak ada orang kita tak ada Tuhan belaka salah betul mana? Kau nak kira?
Hak Tuhan belaka kan? Dia tipu kita. Tipu apa? Harta. Harta milik Allah. Pandai, jangan nafikan syariat ni, faham tak ni? Maknanya dia buat salah tu memang syariat salah lah. Tapi salah dia tu zahir hakikatnya Tuhan belaka. Tapi kita salah dengan Allah macam mana? Hak beratnya kita salah dengan Allah. Lah tu hak berat. Kita duduk di bumi Allah, kita di bawah langit Allah, derhaka kepada Allah. Dia buat salah dengan kita bukan Tuhan dia. Misalnya, maknanya nak kiranya berat lagi salah kita dengan Allah, nak banding salah seseorang dengan kita. Kita tak ada benda pun. Hak di kita pun Allah Ta'ala belaka. Maknanya kalau kita maafkan, Allah Ta'ala akan menambahkan kemuliaan di dunia dan akhirat. Dan tiada merendah diri oleh seseorang kerana Allah. Merendah diri kerana Allah ni bukan merendah diri kerana kita nak bodek. Bukan merendah diri kerana tak makan cekau. Bukan. Pak rendah diri. Apa rendah diri sangat tu? Tak pada cekau kita nak lawan dia. Tak. Kita merendah diri kerana Allah. Malaikat meninggikan akan dia, akan seseorang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang merendah diri akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengangkat diri akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man tarafa'a wada'ahu Allah wa man tawadda'a rafa'ahu Allah. Siapa yang mengangkat diri, Allah akan jatuhkan. Siapa yang merendahkan diri, Allah angkat-angkat. Gitu jelah. Jadi orang yang merendah diri, Allah Ta'ala akan mengangkat. Tapi merendah diri kerana Allah. Bukan kerana nak bodek, nak apa. Bukan kerana kita memanglah nak merendah diri. Macam mana kita memang rendah dah. Harta tak ada, pakat tak ada, kita buat rendah diri. Tu bukan kerana Allah. Kerana kita tak akan cekok dengan orang kaya, kita tak akan cekok dengan orang yang berpangkat. Merendah diri kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala akan mengangkat seseorang yang merendahkan diri. Ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tarakal libasa tawadu'an lillahi ta'ala wa huwa yaqdiru alaihi da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiki. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.